Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua pelajar yang dah register untuk subjek measurement and instrumentation. Okay. So, seingat saya untuk sesi kelas hari ini dan minggu-minggu akan datang akan ada pelajar section 1, 2 dan 3 kat dalam ni. Betul tak? Betul Ada section 1, ada section 2 dan juga ada section 3 dalam ni. Okey, kat mana pula saya nak tengok yang recording ni yang tengah record ni apa salah pula dia jadi kecil je saya punya gambar ni. Kejap view. Siapa ni? Hisham. Okay, tak apalah saya nampak kat sini pun boleh lah. Okey. Kejap. Korang nampak slide saya berserta dengan yang gambar-gambar korang kat tepi ni nampak tak Nampak slide. Nampak slide. Nampak tak apa ni student-student yang ada kat dalam ni yang kat tepi-tepi ni. Tepi sebelah kanan. Dalam slide saya nampak tak? Tak. Okey, memang nampak slide semata-mata Ya. Alright. Itulah saya first time ni nak guna Zoom ni. Semalam saya guna TikTok live. Hari ni kita try guna Zoom. Siapa yang ada dalam kelas saya semalam ya? Tak ada. Tak ada Kelas saya tak adalah. Tak tahu kelas lain. Okey, tak apa. So, ini adalah slide chapter 0. Dia introduction sebenarnya kepada course kita BNR 27302. So, slide ni saya dah masukkan dalam author dan juga ada lagi chapter 1 dan 2 saya dah masukkan dalam author. Jadi, student boleh download ya. Boleh download dekat author. Saya dah try masuk. Author okey pagi ni. Semalam dia buat hal. Okay. So, ini saya punya rules. Senang je berkenaan dengan attendance. Ya, mestilah 80% ke atas. Kemudian mesti jujur dengan saya. Okey, ni attire ni sebenarnya untuk kalau kita dah balik kampus lah. Macam sekarang kita face to kita online kan. So, still penting juga attire ni. Kod-kod lah, kejap lagi kan saya minta buka kamera kan ada yang tak proper kan. Mesti proper lah. Ya. Menutup aurat dan yang lelaki mesti sopan. Jangan ada yang tak berbaju pula. Kang pengsan pula. Saya tengah record-record ni orang audit saya tengok student saya tak pakai baju pergi kelas. Okay. Jadi, saya punya prinsip senang je. Apa yang awak bagi dekat saya akan pulangkan balik dekat awak dengan markah-markah yang baik. Kita ni belajar poin utama untuk markah sebenarnya kan. Kita nak lulus dengan cemerlang lah subjek measurement ni. Ya. InsyaAllah subjek ni sebenarnya dia ringan je. Tak ada yang complicated ya. Cuma kita macam subjek ni kita ada lab. Okey, yang ada kat sini. Okey. Kat sini untuk hari ni sebenarnya kelas kita 10 sampai 2 ni sejam adalah untuk kuliah. Lagi baki 11 sampai 2 tu 3 jam adalah untuk lab. Ya, untuk lab. Lab ni macam mana? Sepatutnya kita akan masuk lab lah MTED 2 ni. Kita akan buat simulation menggunakan komputer yang ada dekat situ ataupun nak bawa laptop sendiri pun boleh. Tapi disebabkan kita sekarang ni dalam mode online,
Jadinya kita buat dalam laptop masing-masing dekat rumah ya. Jadi saya memang planning untuk kelas kita sejam ni kita akan buat online ya. After that kita akan buat kerja secara sendiri ya. Maksudnya saya akan bagi task dan awak akan settlekan lah task tu dalam masa 3 jam baki kelas. Tak perlu online Zoom ataupun Google Meet lah. Zoom Google Meet ni saya buat sejam. Itu pun depends. Maybe akan ada minggu yang kita takkan live online macam ni. Ya, saya hanya akan bagi recording lecture. Meaning that apa ni link YouTube lah, link YouTube. Saya record awal-awal, saya upload di YouTube dan saya akan kasih link. Then tak ada live macam ni, saya bagi link, you all tengok video pengajaran saya. Then within the time 10 hingga 12 ni, 10 hingga 2 petang, within time kita ni awak tengok video dan awak selesaikan task-task yang saya bagi. Macam tu je. Okay. Alahai, bateri pula dah. Sekejap Okay. Then kat mana tadi? Lab. Lab kita ni ada 3, 4, ada 5. InsyaAllah ada 5 lab. Semuanya berkaitan dengan simulation. So yang ini saya akan go through week by week lah. One by one lab ni ya. Ada lab 1 sampai lab 5. So jangan risau. Kita akan guna software LabVIEW ya. Saya akan bagi nanti dia punya installer, boleh install dekat laptop masing-masing ya. Okey, kemudian kita tengok dekat sini lecture plan. Okey, ini adalah sinopsis kepada kita punya course. Okey, sebenarnya course ni cuma nak introducekan sedikit sebanyak berkenaan dengan cara ataupun metodologi eksperimen ya. Konsep-konsep meteorologi dengan dia punya application. So dalam course ni kita akan perkenalkan juga macam unit-unit. Kalau macam daripada diploma saya rasa dah well known dah pasal unit apa semua dalam electrical kan. Macam volt, meter, sentimeter, ampere, kemudian apa lagi untuk resistor, ohm, kapasitor apa semua kan. Jadi dalam course ni kita akan tengok unit-unit tu semua, banyak lagi lah. Kita akan tengok cara nak measure, teknik-teknik yang kita guna, nak measure electrical quantity, macam mana nak buat analisis daripada result yang kita dapat. Semua ni akan merujuk kepada ISO guide kita. Okay, ni ISO guideline dia. Kena kita kena follow lah ISO. Okay, dalam kejuruteraan bukan electrical sahaja, semualah mechanical, awam, okay, kimia semua tu, dia mesti kena ada guideline. Okay, masing-masing punya part. Okay, ISO mesti follow. Okay, kemudian barulah kita boleh kata kita punya design, kita punya sebarang innovation yang kita buat tu halal lah, halal. Maksudnya macam ni, dia mengikut tata cara kerja yang betul. Ya. Contoh macam kalau kita buat installation wiring kan. Bila guna conduit, bila masa nak guna GI, kemudian berapa ukuran kita nak bend conduit kita, berapa diameter kabel yang perlu digunakan kalau beban sebanyak-sebanyak macam ni kan. Beban nak kena kira pula berapa banyak beban yang digunakan, kemudian baru kita pilih bahan macam mana kita nak guna, cukup tak cukup current nak lalu dekat kabel, cukup tak cukup kita punya kapasitor nak menampung elektrik yang bakal kita simpan kan. Sebab kapasitor kan tempat kita stored energy kan. Okay. Lecturer, okay, come to lecturer. Saya Mazuliana binti Zulkifli, saya adalah koordinator ataupun penyelaras lah kepada course ni. Kemudian kita ada seorang lagi lecturer, Puan Liliwati binti Bakar. So, untuk saya akan cover bab 1 dan juga bab 4.
Ya, bab 1 dan juga bab 4 dan juga lab. 3 perkara ni saya cover. Okey, selain daripada tu, bab 2, bab 3, bab 5, bab 6 ni Puan Liliwati akan cover. Ya. Puan Liliwati akan cover bab 2, bab 3, bab 5, bab 6. Saya akan cover bab 1, bab 4 dan juga lab. Kami bahagikan pembahagian macam itulah untuk ketiga-tiga section. 3 section. Ada lebih kurang 69 orang sepatutnya. Tak apa, after habis kelas ni saya akan cari mana lagi baki kawan-kawan awak yang tak masuk ni. Okey. Berkenaan dengan study materials, yang ini memang saya masukkan dekat author. Saya memang fully utilize author. Assessment kita akan go through juga dekat author. Saya akan masukkan semua material di author, semua task-task di author. Tapi ya kita faham author ni kadang-kadang dia ada masalah. Jadi selain daripada author, saya akan bagi juga direct dekat Telegram. Ya. Dekat Telegram ni saya bagi jugalah link-link untuk YouTube, kemudian untuk task saya bagi juga kat dalam Telegram. Jadi tak ada alasan kata tak dapat capai, tak dapat reach information kita sebenarnya bila kita belajar ni nak 1000 daya ya. Kadang-kadang a gift. Yalah. Kemudian ini lecture plan kita. Okey. Hati-hati saya rasa semua macam boleh download notes ni kan daripada author. Siapa yang belum dapat boleh try untuk dapatkan juga. Kawan-kawan maybe boleh share. Yang mana dah dapat maybe boleh share dalam Telegram. Sebab apa? Untuk chapter 0 ni yang saya explain sikit-sikit ni pun akan ada 5 soalan daripada slide ni. Daripada slide yang saya share ni ada 5 soalan di mana awak kena jawab. Kena submit sebelum pukul 2 lah. Untuk hari ni punya task. Jadi apa yang ada dalam soalan tu semuanya ada dalam slide ni. Jadi boleh refer boleh refer. So macam kat sini planningnya kita ada test. Test ni ada 2 writing test, practical test. Writing test, practical test. Okey. Writing test sejam, practical test 2 jam. Practical test ni macam writing macam biasalah, test biasa. Bagi 2-3 soalan awak jawab, tulisan tangan saya tak nak typing. Mesti tulisan tangan awak jawab, scan, snap ke scan ke, jadikan PDF, submit dekat author. Practical test ni ialah simulation. Practical test ni simulation, maybe saya akan bagi, saya tak set up lagi soalan dia, tapi dalam kepala saya fikir macam maybe simple circuit, contoh 1 liter siri, 1 liter parallel, dan tunjuk dekat saya macam mana nak dapatkan voltan dekat sekian-sekian punya komponen. Contoh kalau liter siri saya maybe letak ada RC dan juga L dalam tu, resistor, kapasitor dan juga induktor kan. Dalam 1 liter tu ada 3 komponen tu dan saya nak cari current dan juga voltage dekat komponen mana-mana. Contoh menggunakan lab view tu lah kemudian awak kena screenshot, letaklah buatlah satu format report macam tu dan submit dalam PDF juga dekat saya, dekat author juga. Submit dekat author. Saya planning macam tu. Tapi jangan risau sebab test ni dua-duanya kita akan jalankan pada minggu ke-6 iaitu minggu ke-6 minggu ke-6 17 November. Okey, hari Rabu waktu kelas juga. Ini yang saya plan. Okey, yang saya plan lah. So dia mungkin akan berubah kalau tak ada apa-apa kita akan stick pada yang ini. Okey. Kemudian apa lagi? Sekejap saya tengok dekat WhatsApp ada problem ke? Ada link untuk kelas hari ni. Oh Imran. Dah dapat Okay. Thanks apa ni? Hilal Azim. Thanks dekat Yusof sebab apa ni tadi. Share link Thanks bantu saya dekat grup.
So, satu lagi, setiap section saya nak ada wakil boleh tak? Setiap section, okay, nanti respon dalam grup Telegram wakil Setiap section saya nak seorang wakil. Kelas rep lah lebih kurang. Kan? Oh ada chat siapa ni? Saya tak ada lagi dalam grup author. Imran Razak Okay, saya noted. Nanti saya tengok. Sebab hari tu saya tarik daripada, saya tarik list of students tu daripada TCIS. Maybe masa tu awak belum register kan? Tak apa, saya akan tengok. Saya noted yang ni. Okey, modul kebanyakannya e-book tapi sekarang ni semua pun di hujung jari. Nak cari kat library pun ada e-book dekat library, nak cari e-book yang dekat Google banyaklah sebenarnya. Tapi saya punya ini, lecture notes ni. Ya, saya punya lecture notes ni yang paling penting lah. Soalan kebanyakannya memang daripada situ. Ya. Okay. Yang ini part paling best saya nak cerita. Assessment. Assessment ni kalau awak tengok, apa yang bestnya kat sini? Ada tak seorang boleh? Seorang ke dua orang ke? Tak kisahlah siapa. Kalau tengok dekat assessment ni kan, agak-agak bila tengok, perhati, baca-baca, apa yang best? Ada orang dapat detect? Final. Oh ya, ada orang dapat detect. Macam mana boleh detect ni? Tak ada final. Ini korang adalah batch yang pertama ambil measurement and instrumentation, tak ada final. Saya pun happy juga sebab saya tak payah tak soalan final dan one more thing, course ni adalah course baru untuk saya. Sebelum ni saya tak pernah ajar course ni. Sebelum ni saya ajar abang-abang kakak kamu yang tahun 3, tahun 4. Jadi ini first time saya dapat course ni dan kita bertuah sangat sebab dah tak ada final kat sini. Jadi kita susah dulu dekat sepanjang semester 14 minggu ni tapi kita relax kat final. Tu dia. Dengan saya, insyaAllah benda ni mudah je. Untuk writing test, practical test macam yang saya cerita tadi, 10%, 10%. Okay. Sikit je portion dia. So tak payah risau sangat. Kalau nak risau pun dekat lab work dengan project work. Okay. Lab work kita ada 5 lab. Okay, saya plan 5 Saya plan 5. Tapi kita tengok berapa yang kita dapat. 14 minggu kalau 5 lab, alah 10 minggu dah habis. Satu lab buat 2 minggu kan? Kalau kira macam tu. So 10 minggu dah habis, satu lab 2 minggu, 5 lab 10 minggu. 4 minggu awak free dah daripada lab work, lab report tu. So 10 minggu tu struggle lah untuk lab. Okay, untuk project work, project report. Tengok kalau awak tengok percentage dia sama dengan lab kan. 40-40, dia seimbang dua tu. Meaning that dua-dua ni awak kena work smart. Kalau work hard ni saya takut nanti bila kita dapat makan rendah kita frust kan. Jadi kena work smart. Untuk lab dengan project, bendanya tak beza sangat. Dia tetap kita gunakan lab view. Kita akan tetap gunakan lab view. Beza dia, kalau dah project simple, lab kita buat susah sikit je lah. Tu je. Susah macam mana? Kalau lab saya letak contoh 1 liter ada 3 komponen. Contoh contoh. Awak jangan expect saya letak 3 pula. Saya bagi contoh je ni. 1 liter saya letak 3 komponen. Mungkin resistor 3-3. Kalau dekat projek saya letak 6 lah komponen. Maybe campur, ada resistor, ada dia punya kapasitan, ada dia punya inductance kan. Macam tu lah, kita ubah macam tu je untuk project work dia. Okay, so project work dengan lab work, dua-dua ni adalah kerja berkumpulan berkumpulan. Jadi kita ada 3 section. Akan ada banyak kumpulan. Okay. Sebab satu kumpulan saya nak 5 orang sahaja. Okay. Satu kumpulan 5 orang sahaja. Dia mencabar sebab kita nak buat kerja ni online Kita tak ada berjumpa dengan rakan-rakan. So kat situ memang cabaran lah bagi saya paling tinggi. Dan dekat situlah saya nak tengok macam mana effort awak. Satu grup.
Saya tak kisah kalau awak kacau saya 24 jam. Maksudnya bila awak sentiasa kacau saya, awak buat kerja. Okay? Yang mana senyap, yang tak ada yang tak ada apa, yang tak ada communication, tak ada apa-apa report progress dekat saya ke, jadi saya rasa macam awak tak buat kerja. So please at least satu group tu wakillah seorang. Lagi cantik kalau satu group tu dia tukar-tukar orang. Maksudnya bukan orang yang sama. Yang itu memang saya suka sangat nak bagi markah. Sebab saya tahu 5-5 orang tu buat kerja. Yang selalu report kat saya 5-5 orang juga report. Minggu ni orang ni, minggu ni orang tu pula. Kan kita kan ada 10 minggu, seorang report 2 minggu cukup lah. Kan? Seorang tu ambil 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. So dah sama rata dah korang dengan kawan-kawan korang tu punya markah untuk individu punya markah ni. Dalam kerja kumpulan tu saya akan ada part untuk individu punya markah. Jadi jangan ingat bila kerja kumpulan maka kita akan sama dengan kawan-kawan kita. Tak ada sebab apa? Saya ada buat assessment untuk individu punya progress juga dalam work report tu. Okay? Tak kisahlah dalam project work ke, dalam lab work ke, setiap individu kena main peranan. Okay? Kalau macam writing test, practical test tadi tu memang individu lah. Yang tu memang individu, tak boleh lari lah yang tu So macam tu lah cerita dia. Kita tak ada final. Tu yang best. Then ni OBE lagi. OBE ni dia macam kita punya lemak. Lemak kan sentiasa ada dalam badan kita kan. Lemak ni susah betul nak hilang. Kalau nak kurus ya Allah, hai. Kita buatlah workout macam mana pun, exercise macam mana pun, sekali makan tu huyai. Kemain kan, seronok kita makan. Lemak sentiasa ada. OBE ni macam ni lah. Selagi awak tak habis belajar, ada je melekat dengan kita. Dia takkan habis-habis ni OBE ni. Nak-nak pula lepas habis belajar, jadi lecturer. Kesian. Ni saya lah ni, kesian. Daripada belajar, duk dengar OBE, duk dengar PLO, kognitif, psikomotor, efektif, semua dengar. Kan? Tak habis-habis lah kata. Penat dah rasa dengar kan, tapi tak faham-faham pun apa benda lah sebenarnya. Math saya simplify kan. Senang je sebenarnya. Bukan belagak tau. Ni nak share ilmu ni. Kognitif. Macam awak tengok kat sini. Kognitif saya ada tulis knowledge thinking. Saya rasa gambar ni dah biasa tengok kot. Entah berapa puluh kali kan. Okey, apa yang saya nak cerita yang saya faham lah. Dulu-dulu saya tak faham benda ni. Even though saya dah jadi lecturer pun, susah betul nak faham benda ni. So apa tak lagi student kan. Memang rasa macam tengok tu tembus je. Tak tahu apa benda. Kan? So kalau awak tengok sini ada 3 domain. Kita panggil domain. Kognitif, psikomotor, efektif. Tiga-tiga ni sangat penting. Sangat penting untuk apa? Dia bukan untuk subjek ni je. Dia untuk diri kita sendiri. Contoh knowledge thinking, psikomotor ni kita punya skill. Kan? Efektif ni kita punya attitude. Kita nakkan semua ni seimbang. Okay. Kita nak semua ni seimbang. Maksudnya, bila kita ada knowledge, cara berfikiran kita akan lain. Okay. Macam mana nak dapatkan benda-benda ni semua? Itu pun semua atas diri kita sendiri. Kalau kita nak, memang kita dapat. Kita akan cari. Okay. Kita cari ilmu dan kita akan mula berfikir. Kenapa benda ni macam ni? Kenapa tak macam tu? Contohnya. Okay. Paling simple kita minum air apa best nak? Saya suka kopi. Saya peminat kopi tegar. So bila saya hunted for coffee, saya akan mula compare. Kopi kat sini macam ni rasa dia. Kopi kat sini macam ni rasa dia. Kopi kat sini, kalau dapat one shot extra espresso, ya Allah sedapnya. Saya cakap macam tu kan. Semua tu berlaku sebab apa? Sebab kita mencari. Kita dah ada ilmu bila kita merasa. Kan? Macam saya tadi saya dah rasa banyak sangat kopi dekat kedai-kedai biasa yang murah, kedai tepi jalan, yang mahal, yang kopi kampung yang bakar. Yang bakar buah kopi tu dengan
kayu kan, dia rasa asap-asap. Yang macam tu saya pernah rasa. Yang godek-godek macam kopi yang cerita belalang, oh belalang. Kan? Yang macam dikorek-korek dekat Bontot Kuali tu pun dah pernah rasa. Jadi semua tu adalah pengalaman kita. Bila kita ada pengalaman tu, kita boleh cerita. Macam saya boleh cerita dekat awak. Saya pernah rasa kopi-kopi macam tu. Saya pernah juga minum kopi yang rasa dia pedas. Saya ingatkan macam teh apa? Teh halia kan? Teh halia dia akan rasa pedas-pedas sikit sebab halia tu. Rupanya orang tu dia rebus kopi dalam periuk yang dia dah rebus cili kering. Sebab tu rasa pedas. Jadi saya ni mati-mati ingatlah kopi tu adalah kopi halia. Rupanya kopi cili kering. Nampak tak? Kita ni bila kita tak mencari, kita tak akan dapat rasa pengalaman-pengalaman tu. Kan? Dan dia akan up to skill. Saya dah ada skill nak bezakan kopi-kopi tu semua. Bila orang tanya, orang suruh saya rasa, okey, kopi ni kalau saya minum, saya boleh bagi dia level 10 contohnya. Dia menggunakan biji kopi yang bagus. Lain tau, boleh rasa. Saya boleh bagi kopi ni level 1. Sebab apa? Saya dah rasa kopi tu hapak. Maksudnya kopi tu dah lama dah tapi dia masih gunakan dan dia masih jual. Ada. Ada peniaga yang macam tu. Jadi saya dah ada skill kat situ dari segi kopi. Okey, yang penting, yang last tu efektif. Ya, efektif ni kita akan assess dari segi apa? Kita akan tengok dari segi apa? Dari segi attitude dengan behavior kita. Kalau dah minum air kopi yang daripada kita rasa-rasa macam daripada Bontot Kuali orang kikis tu kan. Janganlah pergi ludah pula buang kopi tu depan tuan-tuan yang menghidangkan tu. Tu attitude kita, telan selagi boleh. Senyap-senyap je. Kita senyum je minum kopi tu kan. Tu attitude kita. Berapa ramai yang boleh buat macam tu? Orang kalau dah masuk sesuatu yang tak sedap dalam mulut, air muka tu berubah kan? Tapi daripada skill kita tadi tu, kita try develop. Try je telan. Try je telan, lepas tu muka buat senyum manis je. Macam ni kan. Set dalam kepala otak kita, sedap. Sedap, sedap, kopi ni sedap. Contohnya kan. Padahal tu tadi tu dah macam-macam rasa dah kan. Kopi yang hapak semua tu. Jadi, bila kita ada ilmu, kita mencari ilmu-ilmu kita tadi yang kita minat tu kan. Kemudian kita dah ada skill sebab daripada ilmu tu kita bertindak, kita ada tindakan kita mencuba try rujuk pada yang pakar. Contoh kan, bila kita mencari ni kita kena ada sifu kita tanya kan. Saya bukannya tahu pun sebenarnya kopi ni ada kopi tu lah, kopi ni lah, macam-macam jenis kopi kan. Sebab apa saya tahu? Saya tanya kawan-kawan yang tera pasal kopi. Kadang-kadang international pun ada. Bila cari-cari dekat Facebook tu, member daripada international kan. Daripada tak jadi kawan, dah jadi kawan. Contohnya kan. So, dekat situ kita develop skill. Dalam masa yang sama, attitude kita kena jaga. Bila semua ni, tiga-tiga domain ni kita ada dan kita boleh develop dengan baik, rasa-rasa kita ni dekat mana? Kan? Kita boleh tak dapatkan sesuatu yang lebih bagus yang boleh beri manfaat kat orang kalau kita ada semua benda ni. Okay? Jadi bila dah ada ilmu tu kita kena share, kita kena bagi cerita kat kawan-kawan yang mana minat kan, yang mana minat lah, yang mana tak minat tu kita tengoklah dia minat apa. Kalau kita tahu bolehlah kita cerita kan. Kalau tak tahu, dia balik pada kognitif tadi. Kita cari knowledge tu supaya kita boleh berbincang dengan kawan-kawan kita tentang yang dia suka pula. Kadang-kadang kita pun bosan juga dengar kawan kita cerita benda yang dia je suka kan. Yang kita suka dia tak nak dengar pula. Bosan juga kawan-kawan je kan. So kena ada dua hala. Maksudnya kita sendiri kena faham kawan kita juga. Okay, selain daripada kita pun memenuhi apa yang kita nak, yang kita suka. Okay, hobi yang kita suka buat. Kognitif psikomotor efektif ni, okay, semuanya ada dalam setiap kos yang awak ambil. Macam mana kita dapat tahu kita dapat semua ni. Okay, daripada assessment yang lecturer buat tu lah. Macam report tadi saya kata, contoh 5 orang kan satu grup, okay, setiap orang tu ambil lah
2 minggu untuk report progress dekat saya. Contohnya kan. So dari situ saya dah boleh ukur macam mana attitude awak, macam mana behavior awak, macam mana cara awak communicate dengan saya. Skema ke, apa ni, hu ha 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 ke kan. Saya okey je kalau awak nak hu ha 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 tu. Tak ada masalah. Kita kawan. Macam tu. Konsep saya, kita tahu limit kita macam kawan-kawan tapi dalam masa yang sama kita tahu limit kita. Kita belajar yang itu pencara. Contoh tapi tak adalah sampai jadi skema sangat. Bila skema ni macam mana? Contoh skema yang macam dia tak ada lawak langsung dengan saya. Ayat dia dah lah ayat dia penuh kan. Ejaan penuh, saya puji dia boleh eja dengan penuh, tak ada short form macam yang last class dalam kelas apa ni creativity and innovation tu banyak sangat saya belajar. Contoh JKJK dia tulis. Sudah saya kata JKJK ni apa benda? Saya pun belajar, saya tanya je. Tolonglah jangan short form sangat, saya tanya. JKJK ni apa? So ada student yang tu cakap JK tu just kidding. So dia ulang 2 kali. Madam just kidding, just kidding. Maksudnya dia cakap macam tu lah. Dia tulis madam JKJK. Saya kata sudah. JKKKK saya tahulah. Kan? Jadi maksud saya macam tu. Kita bila kita kawan kan kita saling saling macam mengena antara satu sama lain kan. Jadi macam saya bahan korang pun kadang-kadang bahan saya pun tak ada masalah. Saya okey je. Cuma kita tahu limit. Macam tu kan. Tak ada masalah insyaAllah. Okay. Sebab bila kita skema sangat kadang-kadang apa yang kita belajar ni macam tak syok lah bagi saya. Tak seronok kan. Macam ni pun saya nampak siapa tu terhangguk Yusof. Saya tak tahu, saya nampak nama yang tertera Yusof dengan Faid Imran Kemudian saya nampak Siti Aisyah binti Abdul Jalal ke. Saya nampak Izul Hakim, saya nampak Khadijah. Yang mana buka muka saya nampak lah ni. Siti Aisyah saya nampak tadi lagi. Kalau boleh lah, kalau boleh buka kamera buka je. Kalau tak boleh tak apa, saya okey saja. Saya tahu siapa yang ada kat dalam ni kan. So, okey. Ni siapa ni? Nakib baru nak masuk. Nakib. Setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum saya pergi sesuatu yang lebih ni mencabar ni. Alhamdulillah. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau nak tanya yang tak berkenaan dengan kos pun boleh. Kok lah ada yang tiba-tiba terfikir. Doktor. Saya. Kan macam nanti kan kita sepatutnya kita balik kampus sebab boleh lab kan. Okay. So kelas kita tak ada nak buat lab physical lah. Memang nak lab simulation je. Dia macam ni Siti Aisyah. Kita masuk lab pun kita memang buat simulation. Okay. So kita buat simulation bersama-sama di dalam lab lah. Itu adalah fizikalnya. Jadi depends lah. You all macam mana? Saya okay sebab rumah saya dekat je dengan kampus. Andai kata kita memang nak buat tapi semua akan balik Tak semua. Saya rasa saya tak semua Balik. Saya balik lah. Balik. Okay. Balik. Seronok ni. Ni yang nak balik ni semua dah jemu duduk rumah dah tepu duduk kat rumah Campus. Setahun dah kat rumah. Doktor. Yelah, faham. Kadang-kadang belajar ni perlukan environment yang orang kata sesuai lah kan. Saya faham. Sebab apa? Saya dulu tak ada alami fenomena yang macam ni kan. So bila sekarang dah 2 tahun kita macam ni, ya Allah, saya tahu memang struggle sangat. Macam mana kita nak belajar online macam ni, sebab saya pun ada join kelas-kelas online tau.
kelas saya kalau ikutkan setiap hari 8 sampai 4, 8 pagi sampai 4 petang. Saya join kelas English. Dan saya pun faham lah macam mana student saya face benda ni bila kelas online. Kan? Sebab saya sendiri pun join kelas online. Saya rasa memang ya Allah susah lah bagi saya. Tapi itulah kita terpaksa menerima keadaan semasa dan kita kena struggle untuk adapt lah benda ni kan. Kalau tak nanti kita tak ke mana kan. Jadi cabaran lah untuk kita hadapi, harungi, nak hadam semua online ni. Betul tak? So, nanti siapa yang balik ke kampus, saya akan dapatkan list nama, kita tengok berapa orang. Kita boleh je buat kelas dekat lab. Yang mana tak balik, saya akan online macam ni lah ataupun saya bagi link apa tadi? Link YouTube tu. Boleh je. Tak ada masalah. Sebab kalau dah balik kampus, takkan nak duduk dekat hostel je kan? Datang je lah lab. Kan? Kita boleh duduk-duduk dekat lab, buat kerja kan? Boleh, tak ada masalah. Kita buat dia, jangan risau. Okey, lagi ada soalan lagi? Kalau tak ada, kalau tak ada, kita tengok ni. Okey. Untuk kos ni ada 3 CLO. Saya yakin you all dah tahulah CLO ni stand for apa Course Learning Outcome. Saya cerita balik. Course Learning Outcome. Maksudnya apa? Untuk kita punya course Measurement and Instrumentation ni, habis je course ni, outcome dia apa? Apa yang kita dapat? So ada 3, saya target ada 3. Ada certain course ada 4. Maksimum 4 kot saya rasa kita orang letak. Kalau letak banyak-banyak nanti penat pula nak capai kan. Jadi macam untuk MNI ni kita letak 3. Jadi 3 ni habis je course kita mesti dapat. Apa dia yang kita mesti dapat? Macam CLO1 ni ada dah dinyatakan. So kita nak utilize konsep meteorologi, dia punya standard, dia punya quality kan. Dalam apa? Untuk knowledge dia dalam measuring electronic circuit. Using apa? Using dia punya measurement technique untuk electrical. Okay. Yang ini bila awak buat simulation, CLO1 ni memang kita dah cover. Kan? Sebab apa? Kita nak tengok, bila kita nak buat simulation, kita akan tengok dia punya meteorologi. Kemudian kita akan cari standard-standard yang sesuai. Okay. Dan quality ni macam mana? Quality ni bila kita simulate circuit tu, kan kita akan tengok dia punya waveform, nak tengok dia punya kecekapan, kan, efisiensi dia. Jadi kat situ kita tahu yang mana yang quality, yang mana tak quality. Okay. Jadi bila kita buat nak cari waveform apa semua tadi efisiensi, kat situ kita dah cover measuring electronic circuit kita menggunakan teknik-teknik yang berkaitan. Okey? Cover adalah CLO1 ni bila kita buat simulation tadi. Tapi yang ini kalau kita buat macam praktikal kan, nanti awak akan ada masuk workshop. Okey? Workshop 1 sampai workshop 4. Yang ini memang buat hands on. Okay, itu lagi nampak nanti. Okay, untuk yang ni kita memang buat simulation dulu. Kemudian CLO2 dia kita akan perform investigation. Macam ni tadi, menggunakan instrument dan juga transducer measurement secara betul. Okay, bila kita buat yang ni dekat chapter 4 kalau tak salah saya, transducer ni dekat chapter 4. Jadi bila kita buat lab yang berkaitan dengan transducer ni, automatically CLO2 ni kita akan achieve. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. So, masing-masing macam saya sebagai pensyarah awak dan juga awak sebagai pelajar saya kan. Kita sama-samalah. Okey, berganding bahu untuk capai CLO2 ni. Okey. Saya dah sediakan bahan. So, harap you all boleh buat dengan baik. Okey. Kemudian CLO3 ni untuk apply statistical data untuk apply, okay, nak tengok data ni, statistik data lah
untuk analyze dia daripada signal processing circuit problem. Jadi kalau macam kita buat simulation, mesti kita akan ada jumpa problem-problem dia kan. Kadang-kadang setting current, setting frequency. Okay, jadi setting-setting ni kadang bila kita tak main dengan dia, memang dia akan keluar problem lah. Kat situlah sebenarnya kita akan buat analisis. Ya, bila kita buat analisis, oh bila letak current macam ni output dia. Efisiensi dia macam ni, dia tak cekap contohnya litar kita kan. Jadi kita pun ubah. Jadi di situ dah termasuklah dekat CLO3 ni. Kita dah buat analisis pun sebenarnya dekat situ. So dekat lab work dengan project work tadi tu, dia dah merangkumi dah sebenarnya CLO2 dan 3 tadi ni. Jadi bila awak buat, sebenarnya dua-dua ni dah cover kan dalam lab dan juga project bila kita buat simulation dekat lab view nanti kan. So insyaAllah lah saya harap you all bagi kerjasama dan setiap orang mesti bagi contribution yang sepatutnya kalau kita contribute lebih, kita akan dapat lebih sebenarnya. Banyak yang kita boleh belajar. Okay. Semua ni sebenarnya untuk apa? Ni untuk IR 4.0 ni. Kita kan Amirul tutup mulut menguap. Itulah bila buka kamera ni semua saya nampak lah pula kan. Okay. Jadinya kelakar juga, tak apa. Tak ada. Barulah ceria kelas kita. Kan nampak macam ni, ada yang buat onar seorang, menguap tak tutup mulut. Barulah ceria, tak adalah bosan kelas kita. Saya tengok. Ya? Saya nampak ada orang lalu belakang Tan Xian Ji. Maybe your father kot. Tapi tak apa sebab dah blur kan, tak nampak sangat. Dan saya tengok ni, Muhammad Khayyim. Awak seriusnya muka awak. Senyum macam tu kan, nice. Saya sebenarnya, tu siapa? Syazani. Okay, nampak Syazani. Syakir dah hilang. Syakir pergi ambil air. Oh ya, nampak peace je. Oh, awak duduk saya tak nampak. Nampak kepala awak. Kamera tinggi. Ya, faham. Okay. Kalau kita dalam kelas fizikal kan kita boleh jumpa, boleh tengok. Jadi seronok lah kan bila macam ni nampak Cik Akil Zul Hazim baru buka kamera. Ni nampak macam ni. Bila kita cakap tengok kawan-kawan kan kita boleh gelak-gelak kan tengok muka kawan-kawan yang serius. Lepas tu boleh tengok siapa yang potong rambut, siapa tak potong rambut. Lepas tu kita boleh gelak-gelak kan. Jahat kan saya? Saya sebenarnya hidup ni, hidup ni kena happy. Aduh. So itu saja. Okey, sekarang ni pukul berapa? 11.56. 4 minit lagi. Saya nak habiskan pukul 12. Ada apa-apa yang nak tanya pasal kos atau pasal saya ke, pasal UTHM ke, atau apa-apa je masalah yang awak ada ke, nak share ke, nak cerita, minta pendapat? Okey, itu saja. Dah banyak kali okey dah. Penat dah. Anak saya pun dah tunggu kat tepi macam guide. Kat tepi nampak. Dia dah tunggu saya. Duk cuik. Dia kuit saya sini, Okey, insyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Okey, waktu yang sama pukul 10. Cuma mungkin caranya berbeza. Kalau minat nak macam ni, kita Google Meet atau Zoom, just bagi tahu saya. Kalau okey untuk buat kelas secara asynchronous, maksudnya saya bagi video ke apa ke, you all tengok, belajar, dan kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya private ke, dekat group ke. Dia kalau tanya kat group ni, kawan-kawan yang lain pun boleh share kan. Jadi mungkin kawan-kawan tengok soalan ni, dia pun ada terfikir soalan dia. So lagi banyak yang tanya ni lagi bagus lah. Sebab kadang-kadang tak semua benda pun saya tahu. So bila you all tanya, benda tu pun akan bagi saya satu ilmu baru. Bila saya tak tahu kan, saya pun akan buat research lah. Dan baru saya akan up kepada awak, you all semua untuk dia punya solution. Saya tak perfect tau. Saya tak perfect.
So jangan ingat bila tanya semua saya tahu. Ada banyak benda saya tak tahu. Okay, so daripada soalan-soalan tu lah baru kita belajar. Okay. Okay, Amirul jangan sedih ya. Alamak, dah lap mata. Okeylah, sampai sini saja. Semoga ada manfaat untuk apa yang saya dah celoteh-celoteh yang bebel-bebel ni. So macam yang 3 domain tadi harap tahu, dan apa CLO, 3 CLO untuk kos kita, okey. 3 CLO untuk kos kita tu harap dapat bayangan dah. So bila kita buat ni kita dapat CLO 1, dapat CLO 2. Tadi kan saya dah simplify kan dengan cara yang mudah kan. And then mungkin ada tazkirah atau ceramah-ceramah kan. Yang maybe ada dapat, ada tak dapat. Tak apalah, mana yang dapat tu gunakanlah Okay. So sampai sini saja.